Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Akidah kali ini. Salam rasa bahagia buat semua penonton setia. Semoga semua yang dilakukan oleh kita hari ini dipermudahkan dan dirahmati olehnya. Amin. Saudara, bercerita tentang pilihan tokoh Sri Kandi minggu ini, namanya cukup harum bukan hanya kerana beliau seorang ratu, malah lebih daripada itu kerana amalan dan karyanya. Tidak hairanlah namanya turut diabadikan dalam beberapa projek saluran air di Makkah dan juga Arafah sehingga hari ini. Mahu tahu lebih lanjut mengenai tokoh Sri Kandi ini? Ustazah Fatimah Syarah ada kisah selanjutnya. Sidang penonton yang saya muliakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insya-Allah, kali ini kita akan bicarakan tentang seorang permaisuri yang berwawasan jauh, yang bijak, yang pandai, yang mahir dalam penyediaan infrastruktur untuk masyarakatnya. Tak lain tak bukan kita nak bincang tentang Zubaidah binti Ja'farah, isteri kepada Khalifah Islam zaman Abbasiyah, isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Sidang penonton yang saya muliakan, semua maklum tentang kehebatan zaman Abbasiyah. Pada kerajaan Abbasiyah ini kita tahu ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu pesat. Kerajaan Abbasiyah berjaya menakluk hampir 2/3 dunia ketika itu, yang merangkumi Asia, Eropah, ya, yang merangkumi tanah Arab dan sebagainya. Maka tentu ada wanita-wanita hebat yang berada di belakang lelaki-lelaki hebat yang hidup pada zaman Abbasiyah. Antara lelaki hebat yang ada pada zaman Abbasiyah dalam bidang ilmu misalnya, ya, kita ada imam-imam yang tokoh dalam bidang hadis. Kita ada Imam Bukhari, kita ada Imam Muslim, kita ada imam-imam dalam kitab-kitab hadis yang lain itu lahir pada zaman Abbasiyah. Dan seterusnya mazhab-mazhab fiqh juga, ya, wujud dan berkembang pada zaman Abbasiyah ini. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab-mazhab apa lagi yang ada itu berkembang pesat pada zaman ini. Dan seterusnya bukan itu sahaja, ya, ilmu yang berteraskan akal juga berkembang pesat pada zaman ini. Kita tentu pernah dengar nama-nama besar seperti Ibn Sina yang mahir dalam bidang perubatan, dalam bidang falak, bidang kimia. Mereka hidup pada zaman Abbasiyah. Bagaimana jiwa pemerintah yang ada ketika itu yang menyebabkan mereka berjaya menggalakkan rakyat ini begitu cinta dan begitu membudayakan ilmu dalam kehidupan seharian. Di sinilah saya akan membawakan kisah dua orang wanita hebat, ya, yang wujud pada zaman itu, tapi saya akan fokuskan kepada Zubaidah. Seorang lagi wanita hebat itu ialah Khaizuran, ibu mertua kepada Zubaidah, ibu kepada Harun Ar-Rashid yang telah melahirkan anak-anak berjiwa khalifah. Dan Khaizuran juga adalah isteri kepada seorang khalifah, dapat menantu Zubaidah, menantu yang nantinya akan melahirkan seorang khalifah. Maka Zubaidah ini seorang isteri yang hebat, seorang ibu yang hebat, sebab hasil pernikahan Zubaidah dengan Harun Ar-Rashid, mereka dikurniakan anak, antaranya yang bernama Al-Amin. Selepas Harun Ar-Rashid mangkat, Al-Amin inilah yang bangkit menjadi khalifah selepas kemangkatan Harun Ar-Rashid. Sidang penonton yang saya muliakan, terlalu banyak jasa Zubaidah ini sebagai seorang permaisuri kepada khalifah, ya,
sebagai seorang yang banyak memberi idea-idea dan memberi jasa-jasa yang menyebabkan sumbangan Zubaidah ini sampai sekarang masih diingati dalam sejarah. Sampai sekarang orang tak boleh lupa tentang kebaikan Zubaidah ini. InsyaAllah, saya akan ceritakan lanjut tentang bagaimana jasa Zubaidah kepada masyarakatnya ketika itu dan menjadi inspirasi kepada kita semua pada hari ini. InsyaAllah, jumpa lagi selepas ini. Sidang penonton yang saya muliakan, bertemu lagi kita untuk mencari inspirasi sama-sama daripada ketokohan pribadi seorang permaisuri bernama Zubaidah binti Ja'farah. Sidang penonton, Zubaidah binti Ja'farah, isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid ini sangat-sangat bertuah sebab beliau hidup pada zaman keemasan umat Islam atau disebut the golden age of Islam. Suaminya Harun al-Rashid merupakan khalifah Islam, khalifah Abbasiyah yang kelima ketika itu, yang paling terkenal sepanjang dinasti Abbasiyah. Terkenal dengan waraknya, terkenal dengan kepintarannya, kehebatannya. Antara usaha-usaha yang telah pun dibuat oleh suami Zubaidah iaitu Harun al-Rashid, baginda telah pun menyuruh rakyatnya yang terpilih untuk membuat kitab tentang percukaian atau disebut kitab Al-Kharaj. Hari ini orang duk sebut tentang GST. Mungkin lebih kurang begitulah ya. Seterusnya pada zaman Harun al-Rashid juga ya, ada Baitul Hikmah, ada perpustakaan yang menjadi pusat ilmu yang penting yang terkemuka ketika itu ya. Dan seterusnya pada zaman Harun al-Rashid juga kita melihat banyak prasarana negara seperti klinik, hospital, farmasi dan sebagainya dibangunkan dengan begitu pesat untuk memberi kemudahan kepada rakyat. Subhanallah, rupa-rupanya di belakang kehebatan Khalifah Harun al-Rashid ini ada seorang wanita hebat yang setiap hari asyik duk fikir bagaimana dapat menyumbang, bagaimana dapat memberi, bagaimana dapat berbakti kepada rakyat, kepada masyarakat. Tak lain tak bukan, itulah isteri Khalifah Harun al-Rashid, Zubaidah binti Ja'farah. Sidang penonton yang saya muliakan, antara jasa Zubaidah ya dalam sejarah yang diingati. Pertama, Zubaidah ini sangat peka, sangat prihatin kepada keperluan masyarakat. Sebagai orang yang diamanahkan untuk menjaga keperluan jemaah haji, jemaah umrah ketika itu ya, khalifah umat Islam ini, keluarga mereka juga diperintahkan untuk menjaga keperluan. Maka Zubaidah berfikir bagaimana nak mudahkan jemaah haji ini. Antara yang dibuat oleh Zubaidah ialah Zubaidah telah pun minta untuk mendalamkan telaga Zamzam. Zubaidah berusaha supaya setiap jemaah haji ini senang dapat air. Dibinanya terusan. Ya. Bahkan Zubaidah ini juga dia mahu jemaah haji yang datang daripada Iraq senang pergi ke Mekah dengan jalan yang baik. Maka antara jasa Zubaidah buat jalan yang baik untuk memudahkan mereka, dan jalan itu terkenal dengan nama Jalan Zubaidah. Masya Allah, ia prihatin, berjiwa besar, berjiwa nampak bagaimana nak memudahkan masyarakat. Itu pertama. Kedua, Zubaidah ini seorang wanita yang tak dapat lari daripada fitrah dia. Fitrah sukakan perhiasan. Al-Quran pun ada sebut ya, antara ciri-ciri seorang wanita ni, dia dibesarkan dalam keadaan berhias. Begitu juga Zubaidah. Dia ada cita rasa yang tersendiri terhadap fashion, terhadap pakaian. Maka disebutkan Zubaidah ini antara wanita pertama yang telah pun mereka kasutnya sendiri dan diletakkan batu permata. Kasut tu cantik, bertatahkan batu permata.
Dan kalau nak buat baju, dia jahit bajunya sendiri sebab dia ada cita rasa fashion dia. Zubaidah ini juga sangat minat dengan kerja-kerja amal. Disebutkan dalam riwayat oleh Al-Mas'udi. Dia kata Zubaidah ini memang ada cita rasa tersendiri tentang kosmetik, tentang fashion, tentang kecantikan. Tapi sifat ini diimbangi dengan minatnya dia kepada kerja-kerja amal. Sebab itu, ya, sidang penonton, masyarakat yang tinggal berhampiran dekat istana ketika itu, mereka semua tak pernah dilupakan oleh Zubaidah. Zubaidah akan berusaha melengkapkan keperluan mereka ini. Akan berusaha supaya mereka ni tak lapar, cukup makan. Itu Zubaidah. Dia cakna jiran-jirannya sebegitu. Begitu jugalah dia sangat cakna kepada keperluan masyarakatnya. Keperluan orang-orang yang bernaung di bawah dinasti Abbasiyah ketika itu. Maka Masya Allah, tak heranlah kita lihat, ya, betapa hebatnya wanita yang berada di belakang Khalifah Harun Ar-Rashid ini, sehinggakan Khalifah Harun Ar-Rashid ini menjadi khalifah yang paling hebat dalam dinasti Abbasiyah yang dah pun terkenal hebat. Dan sidang penonton yang saya muliakan, sudut-sudut istana ketika itu, bagaimana Zubaidah dan suaminya ini telah jadikan sebagai tempat-tempat untuk para ilmuwan yang hebat ini melontarkan idea-idea baru, melontarkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan ilmu wahyu, ilmu akal, hidup subur dengan suasana yang membangunkan ilmu. Zubaidah cinta dengan suasana sebegitu. Zubaidah wanita yang sangat suka pada ilmu. Dan sidang penonton yang saya muliakan, Zubaidah juga sangat minat kepada agama. Dia seimbang. Dia suka kecantikan fashion, dia minat agama, sampaikan 100 dayang yang duduk bekerja di bawah Zubaidah semuanya dikatakan boleh hafaz Al-Quran. Apa tidaknya, ya, Zubaidah ini dia ada jadual tadarus Al-Quran kepada semua pekerja dia. Bukan sekadar tadarus, mereka sama-sama hafaz dan tadabbur Al-Quran. Jadi luar biasa sungguh pribadi seorang permaisuri bernama Zubaidah binti Ja'farah. Sangat dekat di hati rakyat, sangat dekat di hati suami, sangat dekat di hati para pekerjanya. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Zubaidah ini. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ini. Saudara, Zubaidah binti Ja'farah juga tidak terkecuali daripada ujian. Setelah kematian Khalifah Harun Ar-Rashid, beliau tenggelam dalam kedukaan. Namun kedukaan ini terubat setelah beliau berulang kali menunaikan haji. Sekembalinya beliau daripada menunaikan haji, beliau bersumpah dengan tulus untuk menyerahkan segala harta miliknya. Masya Allah, begitulah mulia hati permaisuri ini. Dapatkah kita mencontohi permaisuri Zubaidah ini? Ustazah Fatimah Syarha akan merungkai kisah permaisuri dermawan ini seketika nanti. Sidang penonton yang saya muliakan, kita melihat Zubaidah binti Ja'farah sangat mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan suaminya. Ada ahli sejarah meriwayatkan bagaimana Zubaidah itu memilih tudung yang cantik, yang berwarna biru, berwarna keemasan, dipakai untuk berjumpa dengan suaminya Khalifah Harun Ar-Rashid. Apa yang ditunjukkan oleh Zubaidah ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Banyak hadis-hadis sahih yang menggambarkan bagaimana kehidupan wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada baju yang pelbagai warna. Bukan warna hitam saja, warna hitam pun ada. Tapi ada sahibah yang digambarkan mempunyai baju warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning dan macam-macam warna lagi yang ada ketika itu. Bahkan Ummu Kalthum, isteri kepada Osman, digambarkan ada tudung sutera yang cantik bersulam keemasan. Semua ini menunjukkan Islam tak pernah tegah pun untuk seorang wanita mempunyai baju yang cantik, yang nampak elegan.
tapi diberikan panduan supaya kita ni janganlah minta baju yang tak mampu suami nak beli. Ikut kemampuan suami ataupun kemampuan kita masing-masing. Dan kita bergaya itu bukan tujuan nak menunjuk, nak sombong, tapi untuk pikat hati suami ataupun untuk kepuasan diri sendiri, bukan ada niat-niat yang rendah yang lain. Seterusnya, sidang penonton yang saya muliakan. Peranan Zubaidah sebagai seorang ibu. Saya sangat yakin dan percaya hanya ibu yang hebat dapat mempersiapkan anak menjadi lelaki hebat. Hanya ibu yang hebat dapat persiapkan pelbagai kualiti hebat yang menyebabkan rakyat yakin untuk mengangkat lelaki itu menjadi seorang khalifah. Dan Zubaidah dapat membuktikan dia seorang wanita yang walaupun sibuk dengan kerja-kerja amal, tapi kehidupannya yang penuh bakti, penuh kebaikan itu dapat diterapkan dalam pribadi anaknya, menyebabkan anaknya membesar menjadi pribadi lelaki yang sempurna, yang layak menjadi pemimpin. Seterusnya, yang ketiga, sidang penonton. Pribadi ataupun peranan Zubaidah binti Ja'farah yang layak kita jadikan inspirasi dalam hidup kita ialah Zubaidah binti Ja'farah ini meringankan tugas seorang suami yang mempunyai tugas berat menjadi Khalifah Abbasiyah, memimpin 2/3 dunia ketika itu. Kita melihat idea-idea kreatif Zubaidah binti Ja'farah. Sidang penonton yang saya muliakan, dengan kehadiran pemerintah yang hebat ini, Harun Ar-Rashid dan isterinya Zubaidah binti Ja'farah dan para pemerintah yang bersama dengan kerajaan mereka ini, ya, maka lahirlah ketika itu satu masyarakat yang sangat seimbang, yang hormat kepada bukan Islam, yang bagi kebebasan kepada masyarakat bukan Islam ketika itu untuk bebas amalkan agama mereka, yang juga benci kepada perhambaan. Mereka hapuskan sistem perhambaan yang telah pun berakar umbi sekian lama dalam masyarakat. Dan mereka hidup dalam keadaan aman harmoni. Kesenian, kebudayaan, ya, tumbuh subur berkembang ketika itu. Sedibina bangunan, dia ada cita rasa dia. Sebagaimana Zubaidah binti Ja'farah ada cita rasa pada fashion, begitu juga ketika itu ahli-ahli sains ketika itu dia ada cita rasa dia untuk mengembangkan ilmu dia. Jurutera arkitek ketika itu dia ada peluang untuk mengembangkan idea-idea bernas dia, disokong oleh wanita hebat dan lelaki hebat yang hidup dalam kerajaan Abbasiyah ketika itu. Masya Allah, ya. Kita melihat lagi institusi pendidikan ketika itu sampai melibatkan istana. Bukan saja istana, masjid, perpustakaan, pusat pengajian juga menjadi institusi pendidikan. Dan bertuahlah masyarakat yang hidup pada zaman keemasan umat Islam ketika itu kerana telah diperintah oleh Harun Ar-Rashid dan isterinya Zubaidah binti Ja'farah yang memang sangat cinta kepada kemajuan, keilmuan dan melahirkan satu masyarakat yang sangat dihormati menjadi pakar rujuk di segenap rantau dunia dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Bidang keagamaan dan juga bidang-bidang saintifik, kimia, biologi, fizik dan sebagainya. Subhanallah, Masya Allah. Sama-samalah kita mengambil iktibar ataupun membakar semangat kita untuk terapkan kepada generasi kita, terapkan dalam masyarakat kita tentang hidup ini perlu berperanan sebagai seorang, tak kisahlah isteri, ibu ataupun siapa saja yang kita pegang jawatan, kita kena buat yang terbaik, kena seimbang. Fardu ain, fardu kifayah, insya-Allah keseimbangan itu akan melahirkan kecemerlangan. Sidang penonton yang saya muliakan, sampai di situ sahaja perkongsian saya tentang Zubaidah binti Ja'farah. Saya mohon doa daripada kalian semua. Moga Allah tak mengira apa yang salah, apa yang saya terlupa.
Moga Allah sudi ampunkan saya mana-mana yang silap dan segala kebaikan itu semua datang daripada Allah yang Maha Baik. Akhir kata, salam sebarkan bahagia. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, begitulah tadi kisah tokoh Sri Kandi Islam yang cukup mulia di kalangan kita para wanita. Ayuh para muslimah, marilah kita jadikan Zubaidah binti Ja'farah ini sebagai ikon kita insya-Allah. Semoga beliau tenang dan bahagia bertemu penciptanya. Amin. Al-Hidayah berakhir di sini dan ingat temu janji kita di mana? Dalam Al-Hidayah setiap Jumaat 1 petang insya-Allah. Sebelum saya berundur diri, ingat pesanan saya, beragam muslimah namun jadilah kita yang santun juga solehah. Assalamualaikum. Yang mana seorang ibu yang cukup mulia, seorang ibu yang sentiasa taat pada perintah Allah, Yukabat binti Qahaj.